Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 Mei 2023 bersama saya, Pia Enadia. Lim Guang Eng mempersoal mengapa Muhyiddin Yassin tidak membangkitkan isu dakwaan pembatalan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari dalam mesyuarat Kabinet. Dalam jawapannya kepada pernyataan pembelaan Muhyiddin terhadap saman fitnahnya, Guang Eng berkata sedangkan mereka berdua adalah sebahagian daripada Kabinet pimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Guang Eng turut mempersoalkan masa dakwaan itu dibangkitkan ketika bekas Perdana Menteri itu menghadapi kes mahkamah awal tahun ini yang disifatkannya tidak lebih dari aksi politik. Plaintiff yang merupakan bekas Menteri Kewangan berhujah bahawa defendant Muhyiddin adalah Menteri Dalam Negeri antara 2018 dan 2020 semasa pentadbiran PH. Guang Eng juga menyifatkan dakwaan itu merupakan percubaan terdesak defendant untuk mengalih perhatian orang ramai dari tuduhan dan kesalahan jenayah dengan meletakkan kesalahan ke atasnya. Menjawab dakwaan Muhyiddin bahawa Guang Eng perlu membuktikan di mahkamah bahawa Kementerian Kewangan tidak membatalkan status pengecualian cukai, Ahli Parlimen Bagan itu berkata bahawa Undang-Undang Saman Fitnah meletakkan beban kepada defendant untuk membuktikan dakwaan pembatalan itu. Dalam pernyataan pembelaannya, Muhyiddin menyatakan keraguannya terhadap kebenaran kenyataan Kementerian Kewangan yang dikeluarkan pada Mac lalu mengatakan kementerian mahupun pegawainya tidak membatalkan pengecualian itu. Pengerusi PN itu juga mendakwa bahawa kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Parlimen bahawa tiada rekod Guang Eng telah membatalkan status pengecualian cukai yayasan itu adalah tidak relevan sama sekali. Pada 27 Mac lalu, Guang Eng memfailkan saman fitnah berhubung dakwaan Muhyiddin. Tindakan sivil itu difailkan selepas Presiden Bersatu itu mendakwa Guang Eng bertanggungjawab dengan pembatalan pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Sementara itu, dalam perkembangan yang lain, Guang Eng menggesa rakyat Malaysia supaya membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang bagi menamatkan politik pecah belah pelampau dan perkawamannya. Dalam satu kenyataan, pengurusi DAP itu berkata jenama politik pemimpin PAS tersebut mengancam perpaduan dan integriti nasional. Mengulas lanjut, Guang Eng menegaskan Hadi begitu terdesak untuk mengacau, menggugat kestabilan dan memusnahkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim sehinggakan menyasar orang bukan Islam dan bukan Melayu secara terbuka. Bahkan menurut Guang Eng lagi, Hadi kini menyalahkan Bukan Melayu sebagai kumpulan perompak terbesar dan pemberi dan penerima rasuah. Menganggap dakwaan itu mengarut, Guang Eng berkata rasuah tidak mengenali bangsa kerana ia adalah masalah negara yang dihadapi semua bangsa. Tambah Guang Eng, Hadi telah mendedahkan kegairahan PAS untuk berkuasa tanpa mempedulikan dakwaannya yang menghasut dan tidak berasas. Guang Eng juga menegaskan bahawa kegagalan kerajaan untuk bertindak terhadap Presiden PAS pada masa lalu telah menjadikannya lebih berani. Hadi juga menurut Guang Eng berkali-kali mengulangi perbohongan bahawa minoriti memenangi PRU lalu dengan peratusan keluar mengundi lebih tinggi berbanding Melayu, sedangkan peratusan Melayu yang keluar mengundi adalah yang tertinggi. Guang Eng juga mempersoal dakwaan Hadi bahawa orang Islam hilang kuasa sedangkan semua jawatan penting dalam negara dipegang oleh orang Melayu dan orang Islam. Sambil menyifatkan Hadi dan PAS sebagai ancaman yang jelas dan nyata kepada wawasan Malaysia milik semua, pemimpin DAP itu berkata provokasi sedemikian tidak boleh diabaikan. Berita seterusnya, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menyuarakan harapan agar seteru lamanya UMNO menang besar dalam PRN tak lama lagi. Loke berpendapat kemenangan UMNO tersebut akan mengukuhkan lagi kerajaan persekutuan. If we start thinking about whether or not next election I have to kill each other, whether or not I have to ensure that BN cannot become bigger next round, then this government will not work. At this point of time, I hope that UMNO can win bigger. Because by them becoming stronger, this government will be better. It will be stronger.
because it's at the expense of the opposition if they are stronger. So I think at this point of time, we do not think about fighting each other in the next election. Lok juga menegaskan tidak timbul soal pertembungan antara parti dalam kerajaan ketika PRN nanti. Menteri Pengangkutan itu juga berkata usaha agar parti dalam kerajaan terus bersama dan membina kekuatan penting agar kerajaan sekarang terus kukuh. To cross this immediate state elections, of course we will work together. We have made a decision not to contest against each other. Because by contesting against each other and yet working together in the same government is a recipe for disaster. That have been shown by the Perikatan and Barisan Nasional Cooperation, where they share the same government, but yet at the state level election, they fought against each other. And that has shown that it will not last. So for this unity government, the current unity government to work, we have to think about how to strengthen ourselves and how to continue to coexist by not fighting each other. Thank you. Lok berkata demikian ketika menjawab soalan hadirin berhubung pemisahan antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri dengan ahli politik yang bekerjasama di peringkat persekutuan untuk bersaing antara satu sama lain di peringkat negeri. Ketika bersama-sama dalam Kerajaan Persekutuan, PN dan BN bertembung dalam PRN Melaka pada November 2021 dan Johor pada 2022. Lok yang juga ahli Parlimen Seremban menegaskan fokus kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah untuk menjayakan pentadbiran sekarang. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad meminta pengundi Melayu untuk mengundi calon Melayu terbaik pada PRN akan datang untuk mendirikan kerajaan yang bebas rasuah dan penjenayah. Dalam satu kenyataan di media sosialnya, Mahathir berkata, ramai orang Melayu sekarang bangga memakai tanjak sebagai cara untuk menunjuk kemelayuan mereka. Namun menurutnya, alangkah baiknya selain memakai tanjak, orang Melayu juga harus berbangga untuk mengundi calon Melayu terbaik supaya kerajaan yang baik dapat didirikan. Sementara itu, Mahathir berkata tidak mengundi atau mengundi selepas menerima sogokan tidak menunjukkan kemelayuan yang boleh dibanggakan kerana hasilnya perasuah dan penjenayah akan memerintah. Baru-baru ini, Mahathir merancang untuk menganjurkan Perhimpunan Proklamasi Orang Melayu tetapi kemudian mendakwa rancangan itu disekat pihak berkuasa. Bagaimanapun, Mahathir tidak mendedahkan sebarang bukti mengenai dakwaan wujudnya campur tangan pihak kerajaan berkaitan perkara itu. Seterusnya, bekas ahli Parlimen Langkawi itu menggerakkan kempen Proklamasi Orang Melayu secara dalam talian. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan beberapa pemimpin parti itu dilaporkan tampil menyatakan sokongan terhadap Proklamasi Orang Melayu. Sementara itu, ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chien Chong secara sinis mengucapkan tahniah kepada Mahathir berhubung kepimpinannya dalam PN. Dalam satu kenyataan, Chien Chong berkata Mahathir kini telah menjadi ketua umum kepada PN. Ini kerana menurut Chien Chong, Presiden PAS Abdul Hadi sudah menandatangani Proklamasi Orang Melayu bersama Dr. Mahathir di samping Ahmad Faizal Azumu selaku pemimpin Kanan Bersatu sendiri mendukung kenyataan Dr. Mahathir. Bagi Chien Chong, ini jelas menunjukkan pengaruh PAS dan Bersatu semakin merosot sehingga perlu bergantung kepada kekuatan Dr. Mahathir. Pemimpin PKR itu mengulas tindakan beberapa pemimpin PAS menandatangani Proklamasi Orang Melayu yang digerakkan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir dan Anwar kini kembali bertelagah berhubung dakwaan isu aset walaupun saman dikemukakan masih belum selesai di mahkamah. Dr. Mahathir meminta Anwar mengisytiharkan hartanya ketika berkhidmat sebagai Timbalan Perdana Menteri dari 1993 hingga 1998 dengan mendakwa Anwar adalah antara pemimpin terdahulu yang dituduh kronisme. Gesaan itu dilontarkan selepas Anwar mengulangi cabarannya kepada Dr. Mahathir supaya mendedahkan hasil kekayaan ahli keluarganya yang kini menjadi subjek saman fitnah RM150 juta oleh bekas pengerusi Bersatu itu. Terdahulu hari ini, Ahmad Faizal memberitahu Portal Star bahawa gabungan GTA tidak mungkin dapat bertahan secara bersendirian. Katanya Dr. Mahathir mungkin berpengaruh tetapi gabungan itu tidak seperti PN.
Dalam perkembangan yang lain, seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri minta dibicarakan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan rasuah yang menyebut nama bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Sim Cho Tiam mengaku tidak bersalah atas 1 pertuduhan meminta dan 3 pertuduhan menerima rasuah yang membabitkan 15 juta ringgit yang dikatakan berlaku 2 tahun lalu. Mengikut 4 pertuduhan rasuah, Sim dituduh melakukan kesalahan itu sebagai dorongan untuk Hamzah yang ketika itu Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran PN untuk membantu Asia Coding Centre sedang berhad mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenaan. Sim dituduh meminta dan menerima rasuah daripada pengarah urusan Asia Coding Centre, Hep Kim Hong, melalui seorang bernama Syed Abdul Zafran Syed Ahmad. Selepas Sim mengaku tidak bersalah terhadap keempat-empat pertuduhan dibacakan, Hakim Rozina Ayub menetapkan ikat jamin RM1 juta dengan seorang penjamin. Sim juga diperintah menyerahkan pasportnya serta melaporkan diri di Ibu Pejabat SPRM terdekat di Kuala Lumpur sebulan sekali. Hakim juga menetapkan 14 Jun ini untuk sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib, manakala Sim diwakili Peguam Low Wei Lok, Hana Kam dan Ki Wei Lun. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Enadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.